والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. Situ deh. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita Kimia Is-Sa'adah karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pada kata dianya, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenalah ia barang siapa akan dirinya, maka sesungguhnya telah mengenalah ia barang siapa akan Tuhannya. Baik. Jadi Imam Ghazali kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kiranya bukan sabda Nabi ni, tu. Ini orang panggil al-athar al-mansub ila Yahya bin Mu'az ar-Razi. Perkataan ini dinisbahkan kepada Yahya bin Mu'az ar-Razi. Kalau ada satu hadisnya yang maknanya lebih kurang, iaitu hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Mawardi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'rafan nasu bi rabbih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sekena-kena manusia dengan Tuhannya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, man a'rafa bi nafsihi. Mereka yang terlebih mengenali dengan dirinya. Itu. Jadi ini bukanlah hadis Nabi. Tetapi adakah kalau bukan hadis Nabi tu kita buang tahu saja dah? Tidak gitu. Karena Nabi kata al-hikmatu dhalatul mu'minin. Perkataan yang bijaksana tu ialah harta saka orang mukmin yang tercicir. Di mana saja fa ainama wajadtuha, di mana saja kamu mendapatkan dia, maka ambillah. Maka tak ada masalah. Maka sebab itulah kata dalam syarahnya, wala'alla hadza huwa sirru fi iradil Ghazali al-athari al-mansubi ila Yahya bin Mu'az ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barangkalinya kerana rahasia yang terkandung pada ayat Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu. Dan pada diri kali mereka itu. Ayat sebelum tu ayat Quran, Imam Ghazali bawa ayat Quran, sanurihim ayatina fil afaq, selagi memperlihatlah kami akan mereka itu manusia tanda-tanda kami pada segala ufuk-ufuk dunia. Dan pada diri-diri mereka itu manusia. Wa fi anfusihim, pada diri mereka itu manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata bagi mereka itu manusia bahawasanya Allah itu benar. Itu. Jadi barangkali kerana rahasia yang ada pada ayat yang sebelum tu, maka Imam Ghazali bawa perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, yang mana perkataan ini al-athar al-mansub ila Yahya bin Mu'az ar-Razi. Ialah athar perkataan-perkataan sahabat atau tabi'in yang dinisbahkan kepada Yahya bin Mu'az ar-Razi. Wahwa, dan perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ni
min haitsul makna, daripada sekira-kira makna. Makna dia apa? Barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, maka sesungguhnya benar-benar mengenallah ia akan Tuhannya. Ditilik dari segi makna, dari sana tu memang tidak asal, tidak ada la aslalah, tidak ada asal daripada Nabi. Tapi dari segi makna sahihun, sahih sungguh. Nah, karena dalam ayat lain Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsiru, pada diri kalian kenapa kamu tidak berfikir, tidak melihat, tidak tafakur. Nah, dalam ayat yang lain Tuhan kata wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, jangan kamu jadi orang yang lupa seperti orang yang lupa kepada Allah, maka lupa dia pada diri mereka itu, lupa mereka itu pada diri mereka itu. Itu jadi kalau lupa pada Allah, lupa diri. Tu kena diri, kena Allah. Tu. Jadi dari segi makna perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ni min haitsul makna sahih. Kenapa sahih? Limuwafaqatihi, kerana muwafaqahnya makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ni madlulul ayah. Madlulul ayatus sabiqah, benar makna-makna yang ditunjuk oleh ayat-ayat yang sebelum ni. Ayat-ayat Quran banyaklah. Tu. Jadi muwafaqah orang panggil. Berbetul kena molek dengan ayat-ayat Quran pun kena. Jadi perkataan ni walaupun tidak ada asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diterima dari segi makna. Kemudian dari segi makna tu bagaimana? Ada ulama-ulama yang mensyarahkan barang siapa yang mengenal diri, bagaimana kenal diri? Yakni kena asal kita ni jahil, asal kita ni fakir, asal kita ni lemah, maka kenalah Tuhan tu alim. Tuhan tu ghani, Tuhan tu kudrat, kuasa. Itu kena di kita ni lemah, kena Tuhan tu kuasa. Ada juga hak syarah perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya, dengan makna kena diri kita ni fakir, mana berhajat. Mana fakir itu daimul ihtiyaj wa kathiruhu, senantiasa berhajat dan banyak berhajat, itu mana fakir. Mana fakir kita ni tak ada biti fakir ni maknanya senantiasa berhajat, napah demi napah. Kita ni tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nak kelip mata, nak nyawa, nak gapo saja tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Mana kita fakir. Pak asal kita jahil. Dalam Quran kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang tolakmu keluar daripada perut mak-makmu, hal keadaan kamu tidak tahu gapo sekara. La ta'lamuna syai'a. Syai'a nakirah, jatuh di siyakil kalamin nafi tufidul hasra. Apa? Tak tahu langsung. Itu. Mana asal kita tu jahil, maka tahulah Tuhan Maha mengetahui. Asal kita ni lemah. Bahkan kita ni bukan asal saja, senantiasa lemah. Itu ni. Senantiasa lemah. Tu kita rasa kita boleh buat, bukan kita boleh buat, kita hanya pilih dan usaha saja. Hakikat yang menentu dan yang menjadikan benda hak kita nak tu, hak kita usaha tadi tu terjadi ialah Allah. Kita pilih, kita usaha. Yang menentu dan yang menjadi hakikat ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu maka Tuhan yang bersifat dengan kudrat, Tuhan yang maha amat berkuasa, kita ni lemah. Itu juga ada alim ulama kita syarah perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maknanya seperti itu. Ada juga alim ulama kita yang syarah barang siapa yang mengenalah ia akan dirinya, maka mengenalah ia akan Tuhannya. Lagu mana kenal diri sini? Yakni pertama sekali al-insan, al-haikalul insan, anna hadzal haikalul insan lamma kana muftaqiran ila mudabbir wa muharrik wa hadhihi ar-ruh
tudabbiruhu wa tuharrikuhu. Alamna annal alama la buddalahu min muharrik wa mudabbir. Tak kala mana tubuh kita manusia ni, kita manusia ni, kita tahu kata nak boleh bergerak, nak boleh diam, nak boleh makan, nak boleh minum, nak rasa sedih, nak rasa suka, tu ialah semua pucanya daripada roh. Betul tak? Kalau tak ada roh, tak bergerak kata. Tak bergerak, orang panggil mati. Tangan tak boleh gerak, mata tak boleh celak, mulut tak boleh bercakap. Kenapa? Tak ada roh. Maka tak kala mana kita tahu kata bahawasanya nak bergerak kita ni berhajat kepada roh, maka tahulah kita bahawasanya alam sekalian ni berhajat kepada pentadbir. Maka kalau gitu ruh tu gapo? Sebenar-benar diri kita tu ialah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Menanya kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh manusia tentang ruh. Nasia tanyamu, Nabi Muhammad, apakah itu ruh? Qul, jawab begini tu saya kata. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh tu khijat Tuhan. Artinya kita tak boleh nak kenal hakikat ruh. Tak boleh nak kenal hakikat ruh. Siapa keluar ni orang putih dia duk reka satu alat yang boleh menyekat ruh bila nak keluar daripada tubuh. Dah dia tahu kata orang mati roh tubik kat kepala kan. Dia pun reka lah satu alat nak sekat roh jangan pergi tubik. Kalau orang tu nak mati nak nazak, dia pun letak alat atas kepala dekat. Biar roh tu masuk lah tu. Sekat pun masuk mula lah tubuh. Tak boleh weh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Bila sampai satu masa ajal manusia tak ada pelewak, tak ada cepat wala satu saat. Maka roh ni apa? Tak ada siapa dia boleh kenal hakikat roh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan suruh lepas boh duk kaji. Kalau kaji juga tak siapa. Tidak diberi kepada kalian itu ilmu melainkan sedikit jua. Jadi kalau nak kaji hakikat roh, alamatnya selipar orang pakai kaki, kita pakai tangan. Piyah orang tak kepala, kita letak kepala lutut. Bawah gila jadinya. Tak boleh nak kenal hakikat roh. Jadi barang siapa yang mengenal diri dia, mana? Kenal diri yang sebenar-benar diri itu ialah roh. Yang mana hakikat roh kita boleh kenal tak? Tak boleh. Tak boleh kenal hakikat roh. Gapo roh? Tak boleh nak kenal. Maka sesungguhnya benar-benar mengenalah ia akan Tuhannya. Apa? Hakikat Tuhan pun dia tak boleh tak boleh kenal. Itu. Tak boleh nak kenal hakikat Tuhan. Tak boleh nak sebut lagu mana. Dia tidak selagu. Bagaimana dia tidak sebagai. Macam mana dia tidak semacam. Tapi ada dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu. Jadi kalau boleh duduk cerita kata Tuhan ni menjelma masuk dalam tubuh orang, menyatu dengan hamba, itu semua tu akidah yang kufur. Hulul dan ittihad ni akidah yang kufur. Jadi satu makna lagi alim ulama kita kata makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal akan dirinya maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Bagaimana? Yakni dia nak kenal hakikat diri dia, yakni roh, tak boleh nak kenal. Maka sesungguhnya dia tak boleh nak kenal hakikat Tuhan dia. Tak boleh nak kenal hakikat Tuhan, itulah kenal. Ada sini. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-ajzu 'anil idraki idraku. Lemah daripada kenal tu. Tuhan ni tak kenal itulah kenal. Lagu tu tak kenal Tuhan itulah kenal. Tak kenal lagu mana? Tak kenal Tuhan, tak kenal langsung pun tak ada Tuhan tu berat benar tu. Tak kenal dengan makna apa? Yakni tak kenal hakikat zat Tuhan, hakikat sifat Tuhan. Lepas tu kita hanya disuruh percaya kata adanya zat Allah Ta'ala dan beriman dengan segala hukum sifat ketuhanan Allah yang sempurna.
Nah, secara tafsili, secara satu persatunya kita belajar dalam ilmu tauhid sifat 20 tu. Nah, secara ijma'nya kita i'tiqad bahwasanya Allah ada di zat dia berapa banyak segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak boleh dibilang dengan angka. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu berapa sifat kesempurnaan dia. Itu. Tu. Sakat tu. Lepas tu lagu mana sifat dia, nah, lagu mana zat dia, tak boleh nak cerita, kelu lidah. Tak boleh nak cerita kelu lidah tu orang panggil tak kenal, tu kenal. Selagi mana boleh duk cerita Tuhan ni bercahaya putih ke berapa besar tu bas, orang tak kenal tu. Orang tak kenal Tuhan tu lagu tu. Nah, itu dah. Habis. Kemudian kata Imam Ghazali, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, dan tidak ada sesuatu yang terlebih hampir kepada engkau daripada diri engkau. Tak ada. Hak paling dekat sekali dengan diri kita ialah roh kita, diri kita tu sendiri. Tu bini kita tu dekat dah dengan kita. Nah, bini kita lah. Kalau kira-kira dekat dengan kita ni ustaz, bini kita tahu kita pakai sinlek cak gapo, nah, spendo cak boyong ngakok ko, cak kubabala ko gapo, dia tahu belaka. Tapi tetap dia tidak yang terhampir dengan diri kita. Boleh jadi tidur sebatah, seselimut, sekati dengan bini, tapi mimpi lain-lain. Nak sini mimpi lain-lain. Bini mimpi pohkong wacang tu, nah, Cik Abang mimpi bidadari ramah mana oleh syurga. Nah, tu lain-lain. Nah, tu tengok. Jadi hak paling dekat dengan diri kita siapa? Kita. Nah, nafsu kita tu, diri kita yang sebenar-benar itu roh tu, itulah yang paling dekat sekali dengan diri kita. Sebab tu kata Imam Ghazali, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, dan tidak ada sesuatu pun yang terlebih hampir kepada engkau daripada diri engkau. Diri kita itulah yang paling dekat sekali dengan kita. Maka sebab tu kitalah yang paling mengenal diri kita. Tu orang lain tak kenal. Orang lain ni nampak macam juruh lah kitanya, serban lagi, berjanggut lagi, jubah labuh lagi. Nah, orang lain tengok ni kan, nampak juru lah, nampak baik, juru soleh. Nah, tapi kita sendiri sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu dia tahu apa yang ada dalam rumah dia. Nah, macam hamba tahulah gapo hak ada dalam diri hamba. Orang lain tak tahu. Orang nampak macam juru kat sini. Tu macam juru, macam tak juru. Nah, tu orang lain boleh hukum tu dari segi zahir memang dah. Kita manusia ni boleh nilainya dari segi zahir. Nahnu nahsabu bizawahir. Kita buat kira manusia ni dengan sekira-kira zahir je. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang mengetahui apa yang tersembunyi di sebalik zahir. Tu dah. Ramai mana orang yang zahir ni nampak jahat, nah, nampak kaki maksiat, nah, tetapi jadi hamba khusus bagi Allah Ta'ala. Seumpama cerita hamba duk baca dalam bulan puasa itu dalam kitab apa tu, Mawa'iz Usfuriyah, tu sedap cerita tu. Nah, iaitu pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada satu orang laki-laki yang mana dia ni paling jahat sekali dalam kampung dia. Dia paling jahat sekali. Tak ada. Dia paling tolol sekali, kaki maksiat kuat sekali, terkenal dengan kefasikannya. Nah, maka apabila dia mati, tak ada seorang habuk orang kampung sanggup untuk tajhizil mayyit, urus jenazah, ya tak ada. Nah, tu tak ada seorang habuk orang kampung nak urus jenazah, biarnya mampu gitulah, bangsa jahat ni. Nah, akhirnya oleh kerana terlalu lama sangat dibiar dalam rumah, bang busuk bangar bangkai, maka orang kampung mesyuarat, macam mana nak buat ni? Gini ya kata, kita kuih-kuih ikat dengan tali, kita heret kepala tu sapuh. Nah, nanti lagi sapuh orang ambil majlis pemandangan orang ambil, selesai masalah dah ni.
heret mayat tu lepas tu siapa? Selesai masalah. Tiba-tibanya Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Nah, hei Musa, telah mati satu hamba aku, nah, di kampung sekian-sekian. Wa huwa waliyun min awliyai. Sudah. Dia tu satu orang wali daripada wali aku. Tak tahu mana. Nah, orang kampung dok mandi dia. Orang kampung dok kapal dia. Orang kampung dok maya jenazah dia. Bahkan jenazah dia duduk dalam zibalah, dalam tu sapoh. Nah, idhab ya Musa. Gi Nabi Musa. Nah, gi mandi. Jenazah dia. Gi kapal, gi semaya, gi tanah. Pendek cerita ni Musa gi kampung tu tanya. Nah, orang kampung ada dok Sipulan bin Sipulan? Jawab ya kampung ada, mati dah ya Nabi Allah. Nah, orang ni mati dah. Kalau mati duk mana kubur ya? Tak ada kubur, kami lepas tu siapa? Mana lepas tu siapa? Ya Nabi Allah. Laki-laki hok mu tanya ni, dia ni lah orang paling jahat sekali dalam kampung ni, tak ada. Orang paling tolol sekali. Nah, masyhur dengan kepasikan dia. Maka oleh kerana tu kami tak rela nak pergi kubur dia, nak pergi tanah dia. Nah, masjid tak pernah mari. Ada kita kampung ni? Ada? Siapa dia tak pernah mari masjid, kalau mati tu imam gapo tak suruh mari urus jenazah? Ada? Tak ada lah sini. Tolu-tolu lagu mana pergi juga tu imam, tu bila tu siap dak kata ni. Nah, pergi juga urus jenazah, mana tak tolu mana. Ni tolu benar ni. Tak ada seorang habuk sanggup urus jenazah. Lalu Nabi Allah Musa kata, pergi bawa aku diperintah oleh Allah untuk urus jenazah ni. Terkejut pula orang kampung. Kata ni. Tu pendek cerita Nabi Musa pun urus jenazah, siap dah kapal, tanah, semaya ke apanya. Nabi Musa pun mendengung atas kubur. Dia munajat dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kata, nah, mung suruh aku mari urus jenazah ni. Nah, orang kampung dia sendiri kata dia ni orang jahat sekali, orang fasik sekali, tak ada arah dalam kampung ni. Nah, siapa orang kampung sendiri tak nak urus jenazah dia. Mung pula kata dia ni wali daripada wali-wali mung. Maka mung lah hak maha mengetahui tentang hakikat kebenarannya bagaimana. Tengok ni nak kata wallahu yatawallas sarai. Lalu Tuhan jawab kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, hei Musa, gapo orang kampung dia kata tu betul, tak salah dah. Betul sungguh, memang dia jahat sungguh. Dia orang fasik sungguh. Dia orang kaki maksiat sungguh. Tak ada salah dah orang kampung tu, betul sungguh lah. Nah, tetapi walaupun dia buat kerja maksiat, hei Musa, orang kampung dia ada benda orang kampung dia tak tahu. Gapo dia itu? Dalam sepanjang hayat hidup dia ada 3 perkara. Nah, 3 perkara hak dia buat amal kebaikan. Nah, pertama, setiap kali dia buat maksiat, maka dia segera bertaubat dan bermunajat kepada aku. Lagu mana lebih kurang munajat dia, hei Tuhan, mula mohon mengetahui betapa aku ni benci kepada maksiat aku buat. Nah, mana dia benci maksiat hak dia buat ni. Tetapi hei Tuhan, mu juga tahu aku ni insan yang lemah. Aku kalah dengan nafsu, dengan sahabat-sahabat aku hak tolu-tolu ni. Ya salah kau sayang-sayang dia pula dah. Nah, jadi kalau sayang-sayang dia hak tolu tu, mari jom. Dia lemah lalu, beres pergi sekali lalu. Nah, maka mu ampunlah dosa-dosa aku. Jadi minta ampun semua tiap kali dia buat maksiat. Satu. Yang kedua, setiap kali dia duduk dengan geng-geng kaki maksiat, kaki danduk, kaki kelak malam, kaki botol, kaki cocok bitel tu, hati dia duduk senantiasa teringat ke tu imek kapu dia, tu siok kapu dia, tu bila kapu dia, tu ayah hok duduk jumuah 5 waktu kapu dia ni. Tu guru kapu dia, ustaz kapu dia duduk teringat. Lagu mana? Dia kata, hei Tuhan, munajat pula dia. Mula mohon mengetahui betapa aku ni suka sebenarnya nak sayang dengan fok-fok hak tu.
Tok Ime, Tok Bila, Tok Siok, Tok Guru, Tok Ustaz. Ada ni. Tapi tak ada arwah muka aku ni dikenal dengan jahat gak. Hon ni lah sayang aku ada. Tapi mu bersaksi dengan dalam hati aku ni betapa aku cintanya kepada orang soleh tadi. Tu yang kedua. Maknanya hati dia tu kasih kepada orang soleh. Tidak cukup begitu Musa. Bukan dengan hati saja dia cinta dah. Setiap bulan dia akan asingkan duit dia yang halal dengan yang haram. Yang halal dia simpan asing. Ya haram simpan asing. Haram ni untuk dia dengan member-member dia hak tolong-tolong tu. Lepas tu hak halal ni dia simpan buat apa? Tu setiap bulan dia transfer maybank to you kepada tu email, tu CEO, tu bila, tu guru tadi. Kalau kita lah ni maybank to you lah. Maknanya dia sedekah senyap-senyap. Tu guru, tu ustaz, tu email tak tahu. Kalau tu email tahu tu okeynya lepak dalam tu sapuh banyak dia pada tu ni. Tentu-tentu dah jangan ni 1000 sebulan wi gambar ni. Biarlah jahat aku mana dia baik menang gambar. Tu email tak tahu. Allah. Tu bila tak tahu, tu siok tak tahu. Orang-orang soleh hak dia duduk sedekah tiap-tiap bulan tak tahu. Tu mana kalau kita gak transfer memang tu you lah, tak tahu siapa. Tu maka oleh kerana 3 perkara ni istiqamah dia senantiasa dalam hidup dia, aku ampun dosa dia dan aku golongkan dia satu orang daripada wali-wali aku. Mu ngawai kapun ni nak kata apa aku? Tu tanya ke Nabi Musa. Tak saya kata gapo dah itu hak mu belaka segala benda. Tu tengok. Sebab tu kita tak boleh nak menghukum batin hati orang. Kita hak kira zahir, sekira-kira zahir pun kita nasihat sekira-kira zahir. Zahir nampak tak baik, kita nasihat secara nampak zahir. Jangan telajak pergi kepada batin jangan. Tu kan? Kadang-kadang kita ni telajak pergi ke batin, tengok hak zahir, dia duk buat maksiat, dia duk togok arak, dia duk zina, dia duk buat apa-apa judi ke berapa. Pokok ni kena neraka dengan Tuhan ni. Tu pergi ke batin tu. Pergi ke batin tu. Jangan pergi ke batin gitu, kerana neraka syurga ni milik Allah. Lepas tu lagu mana? Pergi nasihat dengan betul. Haram ni minum arak ni. Haram ni buka aurat ni, ambo nasihat je. Gitu je lah. Jangan gipah ke batin. Mana batin? Syurga neraka. Itu jangan. Tu batin tu syurga neraka tu. Bukan hijab kita tak tahu. Hijab Allah Ta'ala syurga neraka ni. Hijab kita nasihat. Macam cerita ambo sama duk cerita dalam hadis. Nabi SAW cerita ada 2 orang adik-beradik di zaman Bani Israel. Samaratu akhwani. Ada 2 orang adik-beradik. Ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Abang dia kaki ibadat pada Allah, adik dia kaki maksiat. Wa fi zati yaumin, pada satu harinya, qala al-'abidu minhuma lil-'asi. Kata kaki ibadat tadi, abang dia hak kaki ibadat kepada adik dia kaki maksiat. Dia kata ni setelah mana dia puas dah nasihat dengan secara baik, nasihat molek, nasihat secara zahir. Janganlah pergi disko, bola maksiat, bola minum arak, bola berjudi. Ini hijau haram, Tuhan marah. Setakat tu. Jadi puas dah nasihat secara zahir. Dia pergi masuk dengan secara batin. Dia katakan, wallahi, demi Allah, sumpah siap, la tadkhulanna an-nar, pastimu akan dihumbai oleh Allah dalam neraka. Walan yaghfirallahu laka, dan Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa kamu sampai bila-bila. Nampak tak? Pergi ke batin lah tu. Jangan sampai tahap tu, jangan. Lalu Nabi cerita, falamma tawaffahuma, tak kala mati kedua adik-beradik tadi, nanti akhiratnya, wallahu waffaqa baina yadayh, Allah Ta'ala akan himpun hitung 2 adik-beradik ni. Wa qala Allahu minhuma lil 'abid, lalu Allah Ta'ala firman kepada abang dia hak kaki wa amat ibadat kuat tadi. Allah Ta'ala kata mana? Manil ladzi azinaka an tatali alayya, siapakah yang mengizinkan engkau mengambil urusan aku sebagai Tuhan? Sudah. Nak jawab mana? Man, siapakah? Allazi, orang yang azinaka, yang mengizinkan engkau antatali alayya, ambil urusan aku sebagai Tuhan. Dia tanya mula hijab ke apa?
kita ngajar aku masjid-masjid jadi ustaz gitu je tu kan. Gua anu nampak apa Tuhan mula tu. Sudah. Nah, mungkin jam berapa lah. Kita driver lori je tu kan. Apa gua anu driver lori nampak apa Tuhan mula. Habis orang mau neraka belaka. Nah, sudah. Jangan. Nah, maka abang dia kaki wa amal ibadat dihumbai oleh Allah dalam neraka. Dan adik dia kaki maksiat tu masuk syurga. Mana kaki maksiat masuk syurga? Dia pelik. Cerita dah habis lagi dah ni. Kenapa abang dia masuk neraka? Kerana saat abang dia kata mu ni pasti Tuhan akan sumbat mu dalam neraka dan Tuhan tak akan ampun dosa mu sekali-kali. Dalam hati dia. Mari dalam hati dia. Lintasan. Aku mesti syurga. Aku kaki masjid ke? Aku kaki surah ke? Kaki jemaah ke? Aku ustaz ke? Aku tu imam ke? Aku syekh ke? Lebih baik, rasa baik. Takabur tu. Aku lebih baik pada adik aku. Itu. Dia kaki maksiat, aku abid kaki ibadat. Adik dia masuk syurga, kenapa? Saat abang dia kata lagu tu. Abang dia kata lagu tu panggil dakwah sentak. Kalau bahasa lah ni dakwah sentak. Ni bahaya ni, ingat baik-baik. Ni orang duk beri dakwah sentak ni, jaga-jaga. Takut orang yang dia sentak masuk syurga, dia yang menyentak masuk neraka. Saat dia disentap oleh abang dia lagu tu, takdir Tuhannya hidayah masuk dalam hati dia. Menangis dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Maka syurga dia. Syurga. Atta ibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tiada dosanya, kata Nabi SAW. Jadi ramai mana orang yang ahli ibadat dihumbai oleh Allah Ta'ala dengan kerana sekelumit takabur, dan ramai mana kaki maksiat dijemput oleh Allah Ta'ala masuk syurga kerana mengalir air mata penyesalan dan tawaduk dalam hati dia. Rendah diri, rendah hati dia, rasa hina ke diri, rasa kehambaan dengan Allah Ta'ala. Kerana tu kita tak boleh ambil lajak siapa ke batin. Zahir juga. Nasihat zahir juga lah. Tak baik ni, haram ni. Tu zahir tu syariat. Itu tak masuk urusan syurga dengan kau kan? Jangan nak masuk neraka kan nanti. Jangan lagu tu. Mu nyucut neraka dah, pokok neraka dah. Jangan lagu tu. Kerja ni haram, kerja ni halal, kerja ni maksiat. Tuhan marah, setakat tu cukup. Tu orang panggil tegak syariat. Adapun hakikat urusan Allah Ta'ala, kita tak tahu. Baik. Masing-masing orang masing-masing lah dia tahu apa yang ada dalam diri dia. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, dan tidak ada sesuatu pun yang terlebih hampir kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Kita yang tahu adakah kita benar-benar baik atau pura-pura baik, atau sebenarnya jahat lebih daripada syaitan lagi. Kenapa? Kerana nafsu kita tak lawan. Sebenar-benar musuh tu kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu. Bahkan makhluk yang terjahat sekali Allah Ta'ala buat nafsu kita manusia. Sebab itulah alim ulama kita besar, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawa ilaha li'anna nafsal insan akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitana. Tawaqqa nafsaka, jaga, beringat-ingat, jaga-jaga dengan nafsumu. La ta'man ghawa ilaha, jangan rasa tenteram sentosa dengan tipu daya nafsu. Karena tipu daya nafsu ni, Allah, kalau kita baca kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin, Allah, rupa-rupanya nafsu ni memang dia tipu habis-habis, sekat-sekat nak. Sekat-sekat nak. Siapa masuk jalan, kita ingat kita ni selamat dah, ikhlas dah, rupa-rupa masih lagi tertipu dengan nafsu. Itu. Tu baca kitab Minhajul Abidin, masya-Allah tu. Kenapa tu kata ulama kita jangan rasa aman, tenteram, sentosa dengan tipu dayanya nafsu? Li'anna nafsal insan, kerana nafsu seorang manusia ni akhbasu wa asyarru, terlebih keji dan terlebih jahat min sab'ina syaitana, lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Tu. Jadi nafsu saya seorang
Saya seorang, orang lain tak tahu, takut orang depan ni ada waliullah nak tahu. Ni ambo seorang ni, nafsu saya seorang ni lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Jadi kalau jumpa 70 ekor syaitan tabik gini dengan ambo. Jahat sungguh nanti. Betul gitu. Kalau kita tidak mujahadah, lawan hak jahat tadi. Kalau kita mujahadah, nafsu kita lebih hebat daripada malaikat lagi. Malaikat pun rasa halah dengan kita. Kerana malaikat tak ada memang tabiat dia, tak ada. Letih, penat, nak deraka dengan Tuhan tu tak ada. Tapi kalau nafsu manusia ni dimujahadah, maka lebih hebat daripada malaikat lagi. Ya. Tengok Nabi SAW. Nabi kata apa? Ju'ilat qurratu aini fis salati. Allah Ta'ala jadikan sejuk mata hati aku dalam sembahyang. Sebab tu Nabi ni bila sembahyang, maya sunat lah, maya wajib tidak lagu tu lah, maya wajib biasalah sembahyang sunat. Nabi SAW sembahyang satu rakaat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, sehingga hatta tatawarramat hatta tatafattarat qadamahu, hingga pecah bekok tapak kaki Nabi SAW. Tengok, nak cerita ke apa tu? Boleh siapa tahap tu? Ni Nabi. Kata-kata tu Nabi. Memang ada sahabat bukan Nabi. Sahabat dapat juga kecapai tu. Zaman dulu tak ada ubat bius ni. Kalau nak cabut panah ke, luka-luka nak jahit, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, bila mereka pergi perang fi sabilillah, ada luka, kena pedang, kena panah, maka nak cabut, nak jahit lagu mana? Semaya Allahu Akbar, right. Boleh jahit, boleh cabut anak panah. Boleh. Kita jangan nak panah, nyamuk pun nak teknik sini. Nyamuk pun tak tahan dah ngata tengok. Tu. Ya sahabat padalah dia duduk dengan Nabi, dia dapat tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam direct. Dak. Tabi'i pun dapat juga gapo sahabat dapat tu. Dapat tak? Hasanul Basri buka kedai rucik dia businessman. Kalau tak ada customer, Allahu Akbar. Beri salat tak ada lagi customer, Allahu Akbar. Ada customer berhenti sekejap, nega-nega habis orang balik, Allahu Akbar. 100 rakaat tak kurang sehari. Kita betul ni. Boleh gitu? Boleh. Imam Ali Zainul Abidin 1000 rakaat sehari. Sufyan Ats-Tsauri 500 rakaat sehari. Sufyan bin Uyainah banyak. Bah ke semaya ni, Allahu Akbar, tiap rumah runtuh tepi tak sedar. Anak kena makan kau binatang buah, kau singa, kau rimau, kau ular, kau tak sedar. Rumah terbakar tak sedar lagi. Baca lagi Tahilatul Auliya lagu mana? Ini anak didik Nabi, anak didik kepada anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu manusia juga tu, bukan malaikat ni, cerita manusia kan. Apa kita tak dapat? Sebab kita tak berjalan ikut betul. Jejak langkah salafun soleh. Pak kita duk ukur dengan kepala otak kita. Yo kau cerita ni macam Doraemon, mana ada lagu ni. You ukur dengan hak dia, nafsu jahat penuh. Sifat mazmumah penuh. Aghyar aqdam masih wallah penuh lah hati. Lepas tu duk hukum sahabat ke apa cerita-cerita tadi. Tak logik ni, tak logik mengomong. Imam ni tu ibadat tu. Imam Nawawi dari segi ilmu pula. Imam Nawawi rahimahullahu taala umur 40 meninggal dah. Muda lagi. Tak sempat berbining. Tak sempat nikah. Dia tak sempat nikah, tak ada anak. Lalu tanya anak apa orang. Lalu tanya pula anak apa orang kat sini. Dah tak ada nikah, tak ada anak lah. Tapi karangan dia kalau kita tengok, Masya Allah, seolah-olah umur dia beratus tahun. Beratus tahun.
Minhajut Talibin, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Majmu' Syarah Muhadzab. Tabani. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Tabani. Tahu kena. Masa mana dia menulis? Sehingga dia tak sedar dia makan ke tak makan lagi. Tengah duk nulis ni mak dia suap makan. Sudah duk nulis. Nulis kita. Sudah tulis. Tanya mak, kita makan dah lagi. Tanya makan dah lagi padahal mak dia suap. Dia tak sedar. Dah panggil ni. Kalau kita kat mari makan tak mahari meja dapur tengok anak dia duk nulis kita. Tak berhenti ni. Mak dia pun suap makan. Sudah nulis tanya mak dia tak makan lagi. Tak sedar. Kita berapa kita tulis? Nak tulis lah pun tak tahu gapo nak tulis tu dah. Maka tu kurniaan Allah kepada hamba-hamba yang dia kehendak. Yu'til hikmata man yasha. Tuhan bagi kebijaksanaan, hikmat, kebaikan kepada siapa yang dia kehendak. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kita mustahil kalau dapat? Tidak mustahil, harus. Kalau kita ikut jejak langkah mereka betul-betul. Mujahadah betul-betul. Jangan mujauh dah. Mujahadah, jid wal ijtihad. Baik, habis. Fa idza lam ta'rif nafsaka. Tengok. Imam Ghazali kata, maka apabila tidak mengenalah engkau akan diri engkau. Fa idza lam ta'rif nafsaka, maka apabila tidak mengenalah engkau akan diri engkau, fa kaifa ta'rifu rabbaka? Maka betapa bagaimana engkau boleh kenal akan Tuhan engkau? Dirimu tak kenal. Daripada mana datang kamu? Untuk apa kamu ke sini? Ke mana kamu akan kembali? Dirimu tak kenal. Orang yang kenal diri dia lah. Kita datang daripada Allah. Kita sedang menunaikan janji-janji kita mula di alam arwah di hadapan Allah. Dan nanti bila kita mati, kita akan disoal tentang janji-janji kita dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kita ni daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Tapi kalau orang tak kenal diri dia, tak kenal dia siapa, dia ingat dia tu supaya kipas dengan meja. Tak ada beza begitu ya. Maka bagaimana dia nak kenal Tuhan dia? Tu dengan makna apa ni? Istifham bimaknan ingkari. Tentu dia tak boleh kenal Tuhan dia. Itu maksud itu. Bila dia tak kenal Tuhan dia, bila dia tak kenal diri dia, maka tentu dia tak akan kenal Tuhan dia. Itu maksud itu. Fa kaifa ta'rifu rabbaka? Maka betapa mengenal engkau akan Tuhan engkau? Yakni tentu engkau tidak akan kenal Tuhan engkau. Itu maksud itu. Fa in qulta, maka jika engkau kata, kalau mu kata lagu ni pula, kata gua mana? Ni maqalul qaul dia panggil. Inni a'rifu nafsi. Sesungguhnya aku mengenal diri aku. Apa tak kenal diri? Aku kenal diri aku siapa? Ada ni. Dia kata aku kenal diriku. Diri mana tu? Yang ni kenal lah. Aku orang Kelantan, lahir di hospital Kota Baru tu ni. Namanya Ahmad Faiz Hafizuddin tu ni. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Kenal tu diri tu. Kenal lagu tu. Fa innama ay fa aqulu laka innama. Itu gitu. Maka aku jawab kamu, kata Imam Ghazali, innama hanya sonya ta'riful jismaz zahira. Hak mu kata mu kenal dirimu tu dak, mu kenal jasadmu hak zahir je. Jasadmu hak zahir. Ada kepala, dua mata, satu hidung, dua lubang hidung, satu mulut, dua telinga, dua kaki, dua tangan, satu perut, satu dada, dan sekujur tubuh. Ada rambut hitam atas kepala. Hak tu kena hak tubuh badan zahir saja, kata Imam Ghazali. Mana tubuh badan zahir?
Allazi huwa yang bermula ia al-jismu zahiru tadi. Nah, jisim tubuh badan yang zahir itu ialah al-yadu tangan, war-rijlu kaki, war-ra'su kepala. Itu ni. Tu tangan, kaki, kepala. Nah, wal jussatu. Apa dia jussatu? Dia terjemah ke apa? Jussatu. Apa jussah? Apa? Apa dia? Badan. Baik. Jadi tubuh hak zahirnya mana? Allazi huwal yadu war rijlu war ra'su wal jussatu. Nah, iaitu tangan, kaki, kepala dan badan. Gitu. Dia guna jussah, badan. Wala ta'rifu ma fi batinika. Padahal tidak engkau kenal akan barang yang di dalam batin engkau. Gapo barang yang di dalam batin engkau tu? Nih, bayan pada kata ma fi batinika. Minal amril ladzi bihi, daripada perkara yang dengan sebab dia, dengan sebab perkara itulah, idza ghadibta, apabila marahlah engkau, talab ta, nescaya menuntutilah engkau, al khusumata, akan permusuhan. Itu hak batin tu. Nah, bila kita main nak marah juga, selalulah, nah, cari nak gocok, nak angkat kaki tangan lah, nak kata selalu dengan mulut. Tu hak bagai dalam perut kita tu. Itu makna kena sini. Bukan kena kepala, kaki, tangan tu bukan. Hak tu ilmu sains, biologi cukup dah. Nah, tu ni. Kena dirimu tu ialah dengan makna kena apa hak di dalam batin kamu. Gapo hak dalam batin hati kita tu, daripada pekerjaan yang dengan sebab dialah apabila kita marah, kita mula nak cari permusuhan. Itu. Nah, atau apabila kita nak marah, kita mula panggil menenangkan. Astagfirullahalazim. Nah, kita mula sabar, kita mula redha, kita pergi ambil air semaya. Nah, kita mandi selalu swimming pool ke, tak boleh tak lega ngambil air semaya, panas lagi berasa gerang, terjun dalam kolam lalu mudah berenang. Nah, sejuk-sejuk sikit. Nah, kerana marah tu daripada api. Nah, nah, marah tu daripada syaitan. Nabi kata marah tu daripada syaitan, dan syaitan tu diperbuat daripada api. Sebab tu kalau marah kat basuh muka, tak cukup basuh muka, ambil semaya, tak erok kat semaya, terjun dalam kolah lalu senang degum. Nah, jangan diturut. Nah, jangan diturut. Tu tapi ya lah, kadang-kadangnya hilang juga akal dah. Yang marah tu gak hilang akal, sudah. Lepas tu barulah menyesal kemudian tiada guna lagi. Nah, ya sungguh. Tu menyesal kemudian tak ada guna lagi lah. Tengok. Tu kena hak tu, kena hak bagi dalil. Wa izashtahaita, apabila berkeinginanlah engkau, mana bersyahwat, nah, berkeinginan engkau, yakni pada orang tina lah, orang tina pada orang jantan maknanya. Talabtan nikah, nescaya menuntutilah engkau akan nikah. Mula nak cari pasangan lah. Tak agak dah. Ngapa dah ingat tengok kitab pun tak nampak gapo nampak muka retina tu. Nanti ni. Kalau budak-budak pondok lah. Nah, bab tu ngaji ni sedap belum nikah. Nah. Tapi bila kita nikah, nah, memang susah dah nak mengaji seperti sebelum kita nikah. Nah, tu saat seorang tu umur dia 20 sudah, itulah ujian kuat. Maka sebab tu kalau nak ngaji pondok, janganlah ngata hak 20 ni tak lekat, payah nak lekat. Jaranglah ada orang panggil hati dia tu, orang panggil talakud dunya wal mar'at salasah dah. Nah,
dia tolak dunia dengan perempuan ni 3 tolak dah. Dia cerai 3 cerai dah ni. Hak tu ada jarang. Nadir. Dia memang nak nikah dengan ilmu sungguh. Nak nampak gapo orang sebut bab nikah pun dia akak punggung dia buat. Ya ada gitu. Tapi jarang. Hak banyak kat umur 20 tu duk gata lah. Gata dah. Tak agak dah 20, 21 nikah. Duk setahun Jepun dah. Jurmiyah tak ada nak habis ngapa lagi. Mukhtasar Jiddan tak ada nak habis lagi khatam. Lepas tu tak nampak ngaji tak masuk air tak nampak wajah perempuan tersebut menari-nari di atas tiap-tiap baris kitab yang saya nak baca. Akhirnya lagu itulah dah. Tapi bila lepas dia nikah, kalau orang panggil orang hak semangat lagi, dia boleh sambung lagi nak ngaji. Tapi payahlah dan nikah ni gak. Ada tanggungjawab lah. Beranak pinak pula tanggungjawab lebih besar pula. Payahlah payah. Sebab tu masa bujian itulah sedap kita nak mengaji. Tu tengok. Wa iza ju'ta, dan apabila lapar engkau, talabtal akla, mencari-cari menuntutilah engkau akan makanan. Tu kau bagi dalil tu. Lapar weh, pergi restoran, pergi order makan. Nak nasi weh lapar ni. Tu. Dalil tu. Lah hari dak tu ni. Tu. Wa iza atishta, apabila dahagalah engkau, talabta syurba, menuntutilah engkau akan minuman. Tu tengok. Bila nak marah kita dah jadi nak musuh. Bila kita bersyahwat kita nak nikah. Bila kita lapar kita nak makan. Bila kita dahaga kita nak minum air. Lalu kata Imam Ghazali, wad-dawabu, dan bermulam natah, tusyarikuka fi hadhil umuri, bersyarikat serupa denganmu pada ini perkara. Itu ini. Nanti ada tak ya dok bala kucing ya. Kucing lagi bala. Ya, bala tengok. Ada marah juga. Lembu kambing ke apa? Ada tak syahwat nikah? Ada. Duk berjatai molek orang. Duk berjatai molek duk buting apa tu. Tengok. Lapar cari makan. Dahaga cari minum. Nak berok cari jamban. Nak bini cari kandai. Hak ni kata Imam Ghazali, wadawabu, dan bermulam nate. Dawabu tu makna binatang. Bermulam nate tu tusyarikuka fi hadhil umuri, serupa denganmu pada ini perkara. Tu tengok. Tu. Kalau kita tu turut, maka kita tu orang panggil nafsu hayawaniyah. Nafsu hayawan. Mana celak mata tu kak? Mikir gapo tu? Nak makan mana, nak berok mana, nak tidur mana, nak sedap mana, nak jalan mana. Fikir tu. Jadi kalau begitu tak ada ubah. Tak ada beza kita dengan binatang. Kalau setakat tu orang panggil fikiran kita dalam sehari-hari hidup. Berat tu. Tu. Padahal Allah Ta'ala buat kita ni bukan hak tu. Walaupun kita kena makan, kena minum, bukan kata ibadah tak makan-makan, tak minum-minum. Itu bukan orang dah tu, melekat dah tu. Dok bini dah. Nabi berbini, Nabi pun makan, Nabi pun minum, Nabi pun tidur, Nabi pun bergaul. Tapi tidak serupa seperti makan kita, minum kita, bini kita, bergaul kita, tidak. Kita makan sebab apa? Lapar. Minum sebab apa? Dahaga. Kalau sebab tu semata-mata, ngam nate tak ada beza. Sebab apa bini? Buat kerah. Kalau gitu ngam nate tak ada beza. Nate pun kerah ke? Beza mana? Lebih kitanya kerana ibadat kepada Allah, jadi hamba kepada Allah. Hatu lebih lagi. Tu lagu tu dah. Habis itu. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali, fal wajibu alaika,
maka wajib atas engkau. Wajib atas ni wajib syarak wajib atas engkau bila apabila mu nak gugur daripada persamaan dirimu dengan binatang. Nah, kalau mu nak sama tahap dengan binatang, selekehlah, dipersilakan. Kalau mu nak lebih mu daripada binatang, wajib atas dirimu anta rifa nafsaka bil haqiqati, bahawa engkau kenalkan diri engkau dengan hakikat sebenar, hatta tudrika, sehingga mendapatlah engkau ayyu syai'in anta, apa-apakah sesuatu engkau itu, wa min aina jita, dan daripada mana kau datangnya engkau, ila hadzal makani, kepada ini tempat, yakni dunia ni, wali ayyi syai'in khuliqta, dan kerana apa-apa sesuatu kau dijadinya engkau oleh Allah Ta'ala, wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dan dengan apa-apa sesuatu kau bahagianya engkau nanti, wa bi ayyi syai'in syaqa'uka, dan dengan apa-apa sesuatu kau celaka engkau nanti akhirat. Itu mu kena tu, barulah tarahmu tu naik lebih daripada binatang. Nah tu, jadi kita makan tu bukan semata-mata lapar, tapi kerana nak ibadat pada Allah. Bila nak ibadat pada Allah, tengok lagu mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Tu pak contoh dia. Gini kok. Ada dah tu ni, tangan kanan. Samillah, baca bismillah dulu. Makan berhenti sebelum kenyang. Kita dak 3 kali kenyang baru berhenti. Tak boleh nak wangun sadar gitu baru tu. Harap dah. Rasa air nak tubik ni kat mulut. Udara tak boleh nak masuk. Nak napas tak boleh. Baru berhenti. Harap gitu. Dah kata makan kerana ibadat pada Allah Taala. Bila dah kita makan selain daripada asal kejadian kerana kita lapar, yang kedua naik taraf kitanya daripada menata tadi kerana ibadat pada Allah. Nak mengkuatkan qiwamika. Tubuh binyatika, mana ni tubuh badan jasad kita untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Maka bila sebut kata makan kita kerana ibadat kena ikut Nabi Muhammad SAW. Itu maka makan tadi kena ikut Nabi Muhammad, minum kena ikut Nabi Muhammad, bining kena ikut Nabi Muhammad SAW. Itu kata bining kena ikut Nabi Muhammad, kena ramal lah ustaz, bukan maksud ramal. Ni ni orang tak faham dah. Tu dia kalau bab bini ramah kan, ini sunnah ya ustaz. Sunnah tu bukan bini ramah. Sunnah tu ialah berbining. Ramah tak ramah tu tengok kalau mampu ke tak. Ramah hak jenis tak mampu, tapi rasa macam mampu, akhirnya buat zalim pada bini-bini. Maka sebab tu nikah lebih daripada seorang ni Al-Azharus Syarif bawa keluar orang panggil Syekh Ahmadut Tayyib. Manhaj kami ialah satu. Ni orang Tina suka dah tu ni. Tu satu. Nak tambah lebih pada 1, 2 ke 3 ke 4, itu tengok kadangnya boleh jadi sunat, boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Boleh jadi makruh. Bila tak cukup syarat. Tu bila jadi wajib. Tak boleh benar ni, kalau tidak jatuh zina. Tu ketika tu jadi wajib lah. Jadi wajib. Lagi pula dia mampu. Dia boleh berlaku adil. Kalau tidak dah tu hak sunnah. Tu hak tu hak sunnah. Jadi kalau kita nak bining bukan kerana semata-mata syahwat, tapi kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru naik taraf kita daripada bersamaan dengan benar binatang. Gitu dah. Itu. Habis situ. Nak berhenti mana tu? Wa qad jumi'at fi batinika sifatun, dan sesungguhnya telah menghimpunglah di dalam batin engkau tu beberapa sifat-sifat. Minha, setengah daripada beberapa sifat-sifat, sifatul bahaimi, segala sifat-sifat binatang, kebinatangan dia kata. Habis. Kita berhenti situ dah. Wa qad jumi'at. Wallahu a'lam.
wa ilmuhu atam. Maaf banyak lewat hari ni lewat. Ambo ada kerja di Puspakom tadinya. Nah, ingat kedai juga. Allah. Rupa-rupanya beratur panjang siap lewat dia. Berambak berkejara. Ingat nak suruh orang lain ganti dah. Apa teragi. Dia minta maaf banyak lewat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.